Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Untuk kali ini kita sambung tips ekonomi SPM siri yang kedua. Tapi terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Lajnah Pendidikan Pasul Selangor kerana memberi peluang dan memberi ruang kepada saya untuk berkongsi pengalaman khususnya kepada murid-murid yang bakal menduduki peperiksaan SPM agar tips ini boleh membantu mereka dan seterusnya boleh berkongsi juga dengan guru-guru khususnya guru baru. Jadi pada kali ini siri yang kedua kita masih membincangkan kertas 2 bahagian A. Baiklah, kita mula dengan soalan yang pertama. Dan sama-sama kita lihat skrin yang dikongsikan. Okey. Jadi kita rujuk kepada soalan yang diberi ini. Azim membeli perabot secara angsuran. Beliau membayar RM250 sebulan selama 12 bulan. Huraikan. Perkhidmatan bank perdagangan yang memudahkan Azim membuat pembayaran tersebut. 6 markah. Jadi kalau kita faham stimulus ni, dia perlu membayar 250 bulan selama 12 bulan. Ya. 250 sebulan selama 12 bulan. Jadi huraikan perkhidmatan bank perdagangan, huraikan. Jadi kata tugas di sini ialah huraikan. Jadi kita lihat kata tugas huraikan ini. Untuk kata tugas huraikan, ya, pada mana-mana soalan lah dalam ekonomi khususnya, kalau ada kata tugas huraikan, respon atau jawapan lah, respon ni jawapan murid lah. Jadi diharapkan respon yang diharapkan ialah calon boleh memperihalkan atau calon boleh menceritakan sesuatu dengan panjang lebar ataupun secara terperinci. Tapi untuk mula faham, dalam ekonomi SPM, biasanya kalau soalan huraikan ya, tentang sesuatu perkara, jadi perkara itu mesti ada fakta dan setiap fakta ini mesti dihuraikan dengan sekurang-kurangnya 2 keterangan. Ya. Fakta ini mesti disokong dengan sekurang-kurangnya 2 keterangan. Kalau fakta disokong dengan 1 keterangan, kata tugasnya bukan huraikan, tapi terangkan. Tapi untuk kali ini, kita nak tumpuan kepada huraikan. Jadi di sini dia kata menceritakan sesuatu dengan panjang. Jadi kemungkinan boleh jadi 3 keterangan, 4 keterangan. Tetapi untuk ekonomi, SPM biasanya soalan-soalan kata tugas hurai ini, dia memerlukan fakta yang disokong dengan sekurang-kurangnya 2 keterangan. 2 keterangan. Jadi katalah soalan huraikan ni, markah diberi macam tadi 6. Jadi bila 6, maknanya
fakta satu markah, keterangan ada dua markah. Jadi setiap fakta yang dihuraikan ada 3 markah. Jadi ke 6 bagi 3 maknanya 2 memperihalkan, menceritakan sesuatu tu maknanya perkara tu 2 lah, 2 perkara. Dengan panjang lebar maknanya dengan ada 2 keterangan ni lah. Harap boleh faham nak maksud ya, kata tugas tu. Kalau dia soalan huraikan 5 markah. 5 markah nak kata 1 dah lebih pada 3. Tapi tak sampai 6 markah untuk 2. Jadi dia tetap 2. Kena huraikan 2. Nanti kalau diperiksa, kalau awak siapa dapat markah yang penuh 6 markah, maksimum dapat 5 markah. Jadi begitu cara contohnya. Okey. Ini jawapan kepada soalan tadi. Saya buka balik soalan ni. Huraikan perkhidmatan bank. Perdagangan yang memudahkan Azim membuat pembayaran. Jadi biasanya soalan-soalan hurai dengan terangkan ini, faktanya fakta yang ada dalam buku. Sebab dia periksa mengikut skema atau mengikut kriteria yang ditetapkan, maka fakta dia selaras ada dalam buku. Biasa soalan-soalan yang begini dia menggunakan fakta yang ada dalam buku. Okey. Fakta yang pertama ialah perintah sedia ada. Jadi keterangan yang boleh diberi, keterangan 1 H1A, arahan pendeposit, akaun tabungan ataupun akaun semasa kepada bank. Itu boleh diberi 1 markah. Keterangan yang kedua, membuat bayaran tetap. Ini pun boleh dibagi 1 markah. H1C, yang berulang pada tarikh yang ditetapkan. Maknanya boleh dapat 1 sini. Jadi kalau awak jawab H1A, H1B, H1C ni, kalau jawab 3-3, maksimum 2 markah. Tapi kalau awak dapat jawab mana-mana, contohnya H1A dengan H1B, maka awak juga dapat 2 markah. Di sini fakta dia ialah dekat F1 tu. Jadi dia kalau fakta tak ada, keterangannya ada, dia tak akan bagi markah untuk fakta. Sebab markah fakta untuk fakta. Tak boleh dialihkan, dipindahkan kepada keterangan. Jadi 1 fakta tetap markah fakta. Kalau fakta tak ada, keterangan diberi markah 2 saja. Okey. Yang kedua, pindahan kredit. Keterangan dia H2A, arahan pembayaran terus dikreditkan ke dalam akaun penerima. Ke H2B, kepada pemegang akaun semasa atau akaun tabungan, ataupun boleh transfer terus, ataupun pindahan kredit ni boleh dibuat dengan wang tunai. Kemudian alat dia guna mesin ATM, boleh guna atas talian, boleh guna perbankan internet, ataupun boleh guna di counter bank. Mana-mana ni. Jadi mana-mana 3 ni, awak kalau jawab 3-3 lagi cantik. Biarlah lebih, tak ada yang baik. Kalau awak jawab hanya pada 2, takut 1 tak diterima atau kurang jelas, maka tak dapat lagi 2 markah yang penuh. Jadi kalau saya memang mencadangkan jawab 3-3, biarlah maksimum markah. Okey. Tapi kalau misalnya dalam peperiksaan 1 tu memang dah lupa, dah 2 dah ada, okey, saya rasa dah mencukupi. Itu pindahan kredit. Yang ketiga, kad kredit. Okey, untuk kad kredit, okey, boleh digunakan untuk bayar hutang tadi, angsuran. Arahan pemilik kad kredit kepada bank, bank membiayai terlebih dahulu angsuran pemegang kad kredit.
Yang ketiga, pemegang kad kredit membuat pembayaran kemudian ataupun setelah dapat penyata. Ya. Ini 3 keterangan, 2 markah. Tapi fakta dia kad kredit. Okay. Okay. Bagaimana pula saya bagi contoh ni kalau calon-calon hanya mengemukakan fakta saja. Kata fakta perintah sedia ada, tak ada keterangan. Pindahan kredit ada, tiada keterangan. Kad kredit ada, tiada keterangan. Berapa dia dapat markah? Dia hanya boleh dapat markah 2, bukan 3. Sebab 6 markah yang disediakan dalam soalan, setiap fakta itu dia 3 markah, 6 bagi 3, 2. Jadi peruntukannya hanya 2 markah. Daripada 6 markah itu 2 markah. 4 markah lagi ialah 2 keterangan untuk fakta yang pertama dan juga 2 lagi keterangan untuk fakta yang kedua. Okay? Jadi bukan maknanya kalau soalan hurai awak tak erti hurai, maknanya kita tulis fakta-fakta yang lain banyak-banyak, yang itu dia ada had, ya, markah untuk fakta. Ya. Okey, ini yang ketiga. Yang keempat, juga boleh menggunakan kad debit. Apa dia kad debit? Ialah arahan pemilik kad debit kepada bank perdagangan. Kemudian pembayaran angsuran menggunakan kad debit. Dan yang ketiga, kad debit bank akan debit akaun pemilik akaun semasa ataupun dia akan debitkan akaun tabungan. Ya, fakta 3 keterangan, mana-mana 2. Yang kelima, perbankan internet. Okay. Yang pertama, bayar angsuran menggunakan komputer atau telefon atau internet. Yang kedua, urusan perbankan secara serta-merta ataupun bila-bila masa ataupun 24 jam. Mana-mana awak sebut ni pun tak apa. Mana-mana anda sebut pun tak apa. Yang ketiga, di mana jua, di rumah, di tempat kerja, di seluruh dunia. Makna perbankan internet ni kita boleh bayar angsuran tu di mana-mana. Ya, mana-mana yang membawa maksud yang sama dengan ni diterima. Jadi 3 keterangan yang diperlukan 2. Okey. Dan yang ke-6, fakta yang ke-6 yang boleh kita guna perkhidmatan bank untuk mempermudahkan kita membayar angsuran ialah perkhidmatan kad juruan elektronik ataupun ATM. Perkhidmatan ATM. Yang pertama, disediakan kepada pemegang akaun semasa atau akaun tabungan. Akaun semasa ataupun akaun tabungan. Ataupun boleh secara tunai. Kalau secara tunai ni, biasa dia pergi ke mesin ATM. Yang kedua, pembayaran angsuran melalui kemudahan elektronik. Ya. Ejaannya elektronik. Dan yang ketiga, pembayaran secara ini segera, cepat, jimat masa ataupun boleh dilakukan di luar waktu operasi. Jadi ini adalah antara cadangan jawapan, ya, ataupun jawapan yang dalam buku teks awak. Ini adalah jenis-jenis yang ada, perkhidmatan yang ada, ya, dalam buku teks. Ya. Jadi soalan ini terutamanya bahagian A memang kita ambil daripada, cuma tak boleh ambil semua perkhidmatan. Kita kena pilih sesuai dengan soalan, iaitu memudahkan pembayaran. Ya. Ada perkhidmatan yang tidak ada kaitan dengan pembayaran. Jadi bukan semua perkhidmatan perdagangan digunakan dalam soalan ini. Ya. Perkhidmatan yang ada kaitan dengan pembayaran. Itu saja yang digunakan. Okey. Kemudian satu lagi yang kita boleh gunakan juga perkhidmatan ada di bank, walaupun jarang dah digunakan pada zaman moden ni, tapi boleh digunakan, iaitu penggunaan cek. Ya. Penggunaan cek masih boleh digunakan. Jadi yang pertama, keterangan penggunaan cek ni, bank membayar angsuran kepada pembawa cek. Yang kedua, mengikut arahan pemegang akaun semasa, apa yang
ditulis oleh pemegang akaun semasa pada cek. Dan yang ketiga, bayar mengikut jumlah yang tercatat pada cek. Ini contoh keterangan yang ada kalau kita menggunakan penggunaan cek. Sebab cek ini pun kemudahan pembayaran yang disediakan oleh bank perdagangan. Jadi ada 7 fakta yang setiap fakta tu awak kena atau anda kena tahu sekurang-kurangnya 2 huraian. Kalau tahu 3 huraian lagi baik. Ya, kena tahu sekurang-kurangnya 2 huraian. Ya, kalau pada saya, cadangan saya, kita kalau boleh tulislah yang lengkap. Ya, tulislah yang lengkap. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua ya. Untuk siri 2 ni soalan yang kedua. Maklumat berikut menunjukkan pendapatan dan hasrat seorang pelajar bernama Afiq. Ini stimulus dia atau penyataan dia. Afiq berhasrat membeli telefon bimbit berharga RM500 dalam tempoh 5 bulan. Bapanya, mana bapa Afiq berjanji akan menampung 50% daripada bayaran telefon bimbit tersebut. Jadi tafsiran awak 50% daripada 500 ni maknanya 250 lah. Ya, 250. Ni ada kena pandailah kemahiran congak ya, 50% daripada 500 ni. Dan ketiga, pendapatan Afiq sebulan ialah RM250. Okey, 250 pendapatan Afiq. Yang pertama, soalan yang pertama, sediakan belanjawan peribadi untuk Afiq bagi mencapai hasratnya dalam tempoh tersebut. Itu yang pertama. Ya. Sediakan. Kata tugas di sini ialah sediakan. Soalan kedua dengan maklumat yang sama ialah janji bapanya mendorong Afiq. Ini janji ya. Apa janji bapa dia? Nak tampung 50% daripada 500 harga telefon tu. Bapanya berjanji akan tampung 50%. Mana RM250. Jadi janji bapanya, jadi mesti rujuk. Soalan mesti rujuk pada stimulus. Tak usah, jangan bila baca soalan tak ada kaitkan dengan stimulus. Mesti rujuk. Soalan-soalan begini kena rujuk stimulus. Janji bapanya mendorong Afiq berusaha untuk mencapai hasratnya. Jelaskan. Jadi kata tugas di sini ialah jelaskan. Ya. Ada kata tugas jelaskan. Jadi ada 2 kata tugas yang kita nak bincang di sini. Yang pertama, sediakan. Yang kedua, jelaskan. Okey, sama-sama kita tengok kata tugas sediakan. Okey, untuk kata tugas sediakan, respon daripada calon ataupun respon daripada murid yang diharapkan ialah calon boleh mengadakan, calon boleh mewujudkan, calon boleh melengkapkan, menyiapkan, calon boleh melengkapkan, calon boleh menyusun sesuatu mengikut format dan prinsip tertentu. Jadi bila kita tengok soalan yang saya bagi tadi, ini soalan ini, iaitu belanjawan peribadi, maka belanjawan peribadi ini dia kita ikut format, dia tak ikut prinsip, ikut format yang tertentu. Jadi antara format ini contohlah, contoh-contoh format yang dalam ekonomi asas antaranya ialah penyata. Format. Rajah pun boleh kata dah format dia. Okey. Jadi kita rujuk format belanjawan peribadi. Pendapatan boleh guna Afiq
RM250, ini seperti dalam stimulus tadi disebut pendapatan Afiq 250. Tolak perbelanjaan Afiq maknanya perbelanjaan peribadi, makanan 100, buku dan alat tulis 50, hiburan 50. Jadi jumlah perbelanjaan Afiq ialah 200. Jadi 250 pendapatan tolak jumlah perbelanjaan yang daripada tiga perkara ni, maka baki yang Afiq perlu simpan untuk bayaran ansuran bayaran telefon untuk beli telefon dia simpan ialah 50. Kalau dia berjaya simpan 50 sebulan, maknanya tempoh yang diberi 5 bulan. Kita boleh rujuk balik Kita rujuk balik. Ni. Tempoh dalam tempoh 5 bulan Maknanya 500, 250, 50% ni maknanya 250 tu 50% yang diberi oleh bapanya, 50% lagi ataupun 250 dia kena simpan sendiri dalam tempoh 5 bulan. Jadi kalau tempoh 5 bulan, dia boleh simpan seperti yang kita tengok sini, RM50 sebulan, maknanya 5 bulan 250. Maknanya format ni betul. Maknanya yang tu betul yang ni betul. Maknanya belanjawan yang disediakan tu untuk mencapai hasrat tu betul. Tapi kalau kata 40, salah. Katalah 40, dia punya belanja 210. Jadi kalau baki tabungan dia ada 40, maknanya kali 5 bulan cuma 200. Kalau 200 maknanya tak cukup lah 250 untuk tampung beli telefon. Jadi maknanya mungkin awak tak boleh dapat markah penuh lah. Bukanlah tak dapat markah. Mungkin tak dapat markah penuh. Kalau ikut pengalaman, biasanya macam kalau format yang betul, makna format betul ni sekadar mungkin kita tengok pendapatan boleh guna tolak jumlah perbelanjaan ni dah ada format yang betul ataupun memang dibuat dalam penyata macam ni, boleh dapat dah markah 1 untuk format. Kemudian mungkin di mana dia letakkan sini 250 ni mungkin boleh dapat 1 mungkin yang dia tak dapat di sini lah maknanya dia punya jumlah perbelanjaan itu macam tak yang menyebabkan baki dia tu tak betul. Itu yang mungkin dia tak dapat markah di situ. Mungkin kalau perkara-perkara ni boleh dapat lagi, tapi bila jumlah ni mungkin tak dapat. Jumlah ni mungkin tak dapat markah. Sebab biasa dalam peperiksaan dia tidak akan penalize sampai 2 kali. Dia penalize sekali saja. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini 4 markah ni, kalau saya letakkan format yang betul 1 markah. Kemudian yang kedua, dia punya pendapatan boleh guna tu dia ada letakkan dalam format itu 1 markah dan 2 markah. Kemudian dia punya perkara-perkara yang disusun di sini boleh dapat 1 markah, 3 markah. Jumlah perbelanjaan ni mungkin boleh dapat 1 markah, 4 markah. Baki yang betul boleh dapat 1 markah. Jadi boleh dapat 5 markah, maksimum 4. Maksimum 4. Tapi kalau baki dia 60, 250 tolak 190. Jadi baki 60. Itu betul. Sebab bila baki 60, kalau 5 bulan dah 300, maknanya lebih daripada mencukupi. Maknanya kalau dalam konteks ni tak boleh kurang daripada 50. Kurang pada 50, maka baki ataupun tabungan dia ni tak cukup untuk menampung pembelian telefon yang telah ditetapkan selama 5 bulan. Jadi di sini yang salah.
Salah berdasarkan situasi, ya. Keseluruhan ni dia punya pendapat belanjawan peribadi dia betul, tapi maknanya dia punya baki tu tak sesuai dengan stimulus dan juga soalan, ya, stimulus yang terdapat pada soalan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua, ya. Jadi kalau kita ingat balik soalan yang kedua, saya pusing balik. Janji bapanya. Ya, janji bapanya mendorong Afiq berusaha untuk mencapai hasratnya. Ini menggalakkan Afiq. Ya. Mungkin kalau bapaknya tak bagi, mungkin dia lemas semangat, terpaksa ambil masa lama untuk dapat telefon. Ya, tapi maknanya motivasi kepada Afiq apabila bapanya berjanji nak tampung 50%. Ya, ini yang kita faham daripada soalan ini. Okey, janji bapanya mendorong Afiq berusaha untuk mencapai hasratnya. Jelaskan. Okey. Jadi kita tengok soalan jelaskan. Untuk kata tugas jelaskan, respon yang dikehendaki daripada calon ialah calon perlu mampu memberi penerangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah difahami. Ya. Dengan sokongan supaya mudah difahami. Untuk ekonomi SPM, jadi sokongan di sini ialah boleh dalam sokongan fakta, boleh dalam sokongan keterangan ataupun sokongan contoh. Ya. Jadi mana-mana pun boleh dijadikan sebagai sokongan untuk menerangkan sesuatu. Okay. Okay, untuk soalan ini, cuba kita tengok jawapannya. Jadi bila janji bapa tu, di sini sesuatu di situ ialah kita nak sokong di situ ialah janji bapa ni tu. Okey, menggalakkan atau mendorong Afiq Q sini untuk menyimpan. Yang kedua, mendorong Afiq berusaha atau bekerja pada hujung minggu. Okay. Yang ketiga, mengelak Afiq boros ataupun membazir. Yang keempat, mendahulukan atau mengutamakan barang yang penting. Yang kelima, mengukuhkan hubungan kekeluargaan Afiq dan bapanya. Nampak? Hubungan kekeluargaan Afiq dan bapa ni tak ada dalam buku. Ya. Tapi benda ni diterima, ya. Sebab memang ada kesan sokongan jawapan situ, ya. Yang menyokong janji bapa dia tu boleh mengukuhkan hubungan di antara Afiq dengan bapanya. Mengelakkan Afiq berhutang. Hutang adalah cerita dalam buku, tapi kita sesuaikan dengan situasi di situ, boleh mengelakkan Afiq berhutang, ya. Okey. Itu tadi, ya, tentang soalan yang 2B, jawab antara cadangan-cadangan jawapan. Mungkin ada jawapan-jawapan lain, ya. Tapi cadangan yang saya beri untuk soalan ini, untuk kali ini ialah ada 6 lah, ya. 6. Okey. Seterusnya yang soalan yang ketiga, maklumat berikut tentang sahabat baik sejak kecil, Sobri dan Syakir. Sobri pelajar pintar dan menjadi siswaza cemerlang dalam bidang perakaunan. Syakir pula minat berniaga dan dalam tempoh 7 tahun berjaya membangunkan syarikat pembinaan. 12 tahun kemudian, Sobri telah ditawarkan bekerja sebagai pengurus keuangan dengan syarikat Syakir. Jelaskan faktor yang mendorong syarikat tersebut menawarkan jawatan pengurus keuangan kepada Sobri. 5 markah. Syarikat tersebut. Dengan lain perkataan, Syakir tawarkan pekerjaan kepada kawan dia Sobri ini. Ya. Jadi apa faktor yang mendorong syarikat tersebut, di mana syarikat Syakir menawarkan
ya, jawatan pengurus keuangan kepada Sobri. Jadi kita tengok jawapannya. Jadi soalan-soalan macam ni memang kena berfikir. Ya, soalan-soalan macam ni memang walaupun dalam bahagian A, tapi memang kalau soalan fikir biasanya kata tugas dia ialah jelaskan. Ya, memang jelaskan di sini. Macam tadi jugalah keterangan kata tugas jelas ni tak kisahlah perkataan jelas tu terletak di awal ataupun perkataan jelas tu terletak di hujung. Ya, mula-mula tadi kita tengok ada kemungkinan ada yang soalan yang letak jelaskan di hujung. Ada juga soalan yang letak jelaskan di awal. Apa pun kata tugas tu tetap sama. Ya? Tetap sama. Itu respon, iaitu calon diminta memberi penerangan tentang sesuatu dengan sokongan yang mudah difahami. Jadi sokongan yang biasa yang dikendaki di peringkat SPM ialah fakta, keterangan kepada fakta ataupun contoh tentang kepada fakta atau contoh pada sesuatu itulah. Ya. Okey. Kita tengok jawapannya. Okey, jawapan dia pelajar cemerlang. Siapa pelajar cemerlang? Sobri lah. Ya, sebab dalam kenyataan tu Sobri pelajar cemerlang ataupun kelulusan tinggi dalam perakaunan. Yang kedua, Sobri berpengalaman bekerja sebagai accountant selama 12 tahun. Yang ketiga, bila dua keadaan ini mungkin akan berlaku, apa yang ada pada di Sobri ialah produktiviti dia tinggi. Kemudian mungkin dia dah lama sebagai accountant, mungkin dia seorang yang kreatif, inovatif. Ya. Kemudian boleh menjadi dijangkakan daripada semua ni, ya, boleh menjadi pengurus keuangan yang cekap ataupun yang dapat meminimalkan kos syarikat lah, atau kos yang minimal. Kemudian seterusnya boleh meningkatkan untung syarikat. Itu tujuan. Kalau kawan pun, tapi kawan tu orang yang tak ada pelajaran, orang yang tak ada pengalaman, tak boleh buat kerja, biasanya kawan dia tak ambil. Ya, jadi sebenarnya kawan tu salah satu sebab, tapi sebab yang lain tu. Ya, kelulusan dia, pengalaman dia, kreativiti dia, produktiviti dia, itu yang ditengok. Ya, apa yang dia boleh bagi kepada syarikat, cekap, kos minimal, untung, ya, boleh meningkatkan imej syarikat. Itu yang dilihat. Kebetulan ada juga jawapan Sobri sahabat baik Syakir. Boleh diterima itu. Ya. Syakir mengenali kemampuan Sobri sebab dah kawan lama ni. Dia kenal. Banding kalau dia cari orang lain, dia tak kenal. Kemudian mengenali sasia dan tingkah laku Sobri. Di sini pada nilai-nilai persahabatan tu. Syakir yakin Sobri akan memberikan perkhidmatan yang terbaik. Takkan nak menanya kawan, ya, walaupun pada hakikatnya dalam dunia ni ramai juga orang menanya kawan, ya. Tetapi bagi Syakir, dia mengenali Sobri yang mungkin baginya bukan orang yang macam tu, maka dia yakin Sobri akan bagi perkhidmatan yang terbaik. Merapatkan hubungan persahabatan antara Sobri dan Syakir. Jadi nampak, kalau kita tengok soalan ini, ya, kalau awak hanya membaca buku teks semata-mata, menghafal buku teks semata-mata, tidak didedahkan ataupun tidak cuba membuat soalan-soalan berfikir dan menjawab soalan-soalan berfikir, maka kemungkinan susah nak jawab soalan macam ni. Ya? Susah. Mungkin kalau kena pun secara tak sengaja ataupun kita tulis saja. Kena-kenalah, tak kena. Itulah yang biasa berlaku, di mana ada yang dapat markah boleh kata rendah sebab keterangan-keterangan yang diberi tak relevan dengan stimulus, dengan soalan yang dikemukakan itu. Ada yang keterangan markah, katalah di sini, markah yang diberi dalam soalan ini berapa tadi? 5 markah.
Mungkin ada yang dapat 1-2. Mengapa dapat 1-2? Dia tulis banyak, tapi tak dia merapu. Dia tak ada kaitan dengan stimulus kehendak soalan ini. Jadi kadang-kadang terkenalah 1 soalan, 2 soalan. Di situ pula, mengapa calon tu jadi begitu? Sebab keterangannya tidak mencukupi. Jadi, awak kena tulis ataupun murid-murid kena tulis dengan keterangan yang mencukupi dan tepat. Dia bukan nak panjang, tapi nak tepat. Untuk bahagian ini tak perlu panjang. Ya, ringkas dan tepat. Itu yang tak perlu panjang ya, untuk bahagian ini. Ya, okey. Sebab masa kita terhad ya, jadi maknanya awak kita tulis terus secara tepat, padat. Ya. Jadi apa yang saya nak ingatkan kepada para pelajar daripada yang kita tengok bentuk-bentuk soalan pada hari ini. Kita okey, sekiranya saya ingat, saya nak ulang sikit balik soalan daripada yang mula tu. Kita tengok daripada mula ya. Ya. Soalan hari ini. Jadi kalau tengok soalan ini jawapannya boleh kata kalau orang baca buku memang dia boleh jawab. Ya. Kalau dia baca buku dia boleh jawab soalan ni. Ya. Cuma dia letak stimulus ni azim ya. Kemudian adalah ya apa ni stimulus yang tak ada dalam buku lah. Tetapi perkhidmatan bank ni memang ada dalam buku. Ya. Jadi kalau orang yang tahu tentang perkhidmatan bank perdagangan, insya-Allah dia boleh jawab soalan ni. Okay. Saya teruskan. Untuk yang kedua, soalan ini soalan belanjawan. Pun ada dalam buku. Tetapi kalau kita tengok, kalau ada dalam buku tu mungkin kita susun belanjawan mengikut maklumat yang diberi, itu mudah sikit. Tetapi kalau soalan yang ini, dia ada syarat-syarat dia. Bila nak buat belanjawan tu, maknanya kita kena kaitkan dengan penting kita kira dia punya baki sebulan. Selama 5 bulan. Jadi kalau 5 bulan, memang sebulan dia kena simpan 50. 5 kali 5, 250. Sekurang-kurang 50. Ya, jadi kalau baki awak kurang tu akan menyebabkan jawapan tu jadi kurang tepat. Ya, ada markah tapi dia jadi kurang tepat. Okey. Okey. Kemudian janji berapa Afiq mendorong ni. Janji ni. Ya. Ini contoh-contoh soalan yang jawapannya ada dalam buku. Ya. Misalnya kalau kita lihat kepentingan belanjawan peribadi ada ni. Cuma sekarang ini kita kena pilih ya, pilih-pilih yang sesuai dengan situasi Afiq ni. Okey. Okey. Dan lagi satu soalan yang akhir tadi. Soalan ni boleh kata banyak ya jawapan yang ni kita kena fikirkan lah ya. Kita kena fikirkan. Okay. Okay. Okay, saya rasa untuk kali ini 3 soalan. Okay. Jadi sebelum saya akhiri tips ekonomi siri kedua ni, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Lajnah Pendidikan PAS Hulu Selangor kerana sumbangannya menyediakan channel ni, membenarkan penggunaan channel ni untuk berkongsi maklumat ekonomi ya kepada pelajar-pelajar SPM khususnya dan juga guru-guru. Ya. Jadi akhir kata saya ada kata-kata tentang rahsia kejayaan. Bila gagal, cuba lagi. Sampai bila nak cuba? Cuba sampai berjaya.
Jadi akhir kata, tunggu siri yang ketiga. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.